Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang ke-771 daripada kitab Bulughul Maram. Masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan hadis-hadis yang berkait dengan haji dan umrah. Katanya wa an Umar radhiyallahu anhu annahu qabbala al-hajar al-aswad faqal inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa' walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahawasanya beliau telah mencium Hajar Aswad dan beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui bahawa kamu adalah batu, tidak dapat menimpakan bahaya dan tidak pula boleh mendatangkan manfaat. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, nescaya aku tidak akan menciummu. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut suatu hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mana pernah Sayyidina Umar bin Al-Khattab mencium Hajar Aswad. Lepas daripada dicium, dia kabur lagu mana? Sayyidina Umar kata, aku tahu bahawa mu adalah hanya batu yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat memberi mudarat. Ini adalah akidah yang setiap di kalangan orang Islam mesti kena berpegang dengan akidah ini. Tidak ada yang dapat memberi mudarat dan manfaat, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun daripada sudut asbab adiyah, sebab-sebab yang beradat, tak ada masalah lah kita nisbahkan kepada perkara-perkara tertentu. Oh, bahayanya COVID sebagai contoh, okey, itu nisbah kepada sebab adiyah. Tapi pada hakikatnya tidak ada yang dapat memberi manfaat dan memberi mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pegangan yang diwajibkan setiap orang beriman kena berpegang dengan pegangan ini. Jadi Sayyidina Umar ketika dia cium Hajar Aswad, dia kata, aku tahu mu adalah batu. Dan kita cerita dah bagaimanakah asal Hajar Aswad pada minggu lepas. Kita sebut beberapa hadis yang berkait dengan Hajar Aswad. Cuma kata Sayyidina Umar, kalaulah sekiranya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, nescaya aku tidak ciummu. Jadi kenapa kau Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad? Kerana ia dicium oleh Rasulullah.
apa yang Sayyidina Umar ingin nyatakan kepada kita adalah perbuatan Sayyidina Umar adalah kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi kewajipan kepada setiap orang Islam. Mesti dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi, aku meyakini, aku berlafaz dengan lidah, aku mengaku dengan mulut dan aku meyakini dengan hati tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi, aku meyakini bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika kita bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, ia memberi maksud bahawasanya mesti kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar dia cium Hajar Aswad kerana melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium. Maka apa yang dituntut kepada kita adalah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Andai kata mu kasih kepada Allah, mu kena ittiba' aku, kata Rasul. Mu kena ikut aku, barulah Allah Subhanahu wa taala kasih kepadamu. Maka kita dapat faham daripada hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium Hajar Aswad. Dan sunat kita cium Hajar Aswad. Baik, walaupun Hajar Aswad adalah batu yang didatangkan daripada syurga, walaupun dia adalah batu, tetapi oleh kerana ia adalah perintah daripada syarak kita buat. Ada tak kelebihan bagi orang yang cium Hajar Aswad? Ya, ada. Yang mana disebut dalam beberapa hadis, antaranya adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab menyebut, in af'al, aku melakukan ataupun aku cium Hajar Aswad sebab dia, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna mashahuma kaffaratun lil khataya. Aku buat perkara tersebut kerana aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyentuh Hajar Aswad adalah menjadi kifarat kepada segala dosa yang kita lakukan. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Bukanlah Hajar Aswad yang mengampunkan dosa kita, bukan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengampung dosa kita apabila kita buat benda yang dia perintah. Sebagaimana orang tu sembahyang, maka diampung dosa dia. Kata Rasul, as-salawatul khamsu, sembahyang fardu 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati, daripada Jumaat kepada Jumaat yang lain. Wa ramadhanu ila ramadhan, daripada bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang lain. Mukaffiratul lima bainahunna majtunibatil kabair, akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di celah-celahnya selama mana seorang itu menjauhi dosa besar. Adakah sembahyang itu mengampung dosa kita? Tidak, bukan. Yang mengampung dosa kita adalah Allah, tapi dengan sebab kita melakukan perbuatan tersebut. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita melakukan perbuatan tersebut. Apabila kita melakukan perbuatan tersebut, maka Allah Ta'ala yang memberi kelebihan itu kepada kita. Sama juga perbuatan mencium Hajar Aswad, Allah Ta'ala yang memerintahkan kita melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi kelebihan apabila kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seterusnya kata dia lagi, وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركنة بمحجن معه ويقبل المحجن. Daripada Abi At-Tufail. Abu Tufail adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia adalah Amir bin Wathilah Al-Kinani. Dia dilahirkan pada tahun yang ketiga hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disempat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup,
Lebih kurang dalam 8 tahun. Sebab Rasulullah wafat pada tahun yang ke-11, awal tahun yang ke-11 daripada hijrah. Jadi dia dilahirkan pada tahun yang ke-3 hijrah. Jadi dia sempat ketika Rasul hidup 8 tahun. Start daripada dilahirkan lah. Dan dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang last sekali meninggal dunia. Dia wafat pada tahun 102 hijrah. Sahabat Rasulullah yang last sekali wafat adalah Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Kinani. Secara itlaq, tidak ada dah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang last sekali wafat melainkan dia. Dia yang sahabat last sekali. Jadi kalau orang tanya siapakah sahabat Rasulullah yang last sekali wafat, jawapan dia adalah nama dia Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Kinani. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disebut oleh Imam Tirmizi di dalam kitab Syama'il dia, yang mana hadis ini diriwayat daripada Abi Tufail. Kata Abu Tufail, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma 'alal ardi rajulun ra'ahu ghairi. Aku melihat Rasulullah, dia melihat Rasulullah, dan tidak ada lagi di atas bumi pada hari ini orang yang berbaki yang melihat Rasulullah. Maksudnya dia lah sekali. Tak ada dah orang lain yang jumpa dengan Rasul melainkan dia seorang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Abu Tufail menceritakan kepada kita bahawasanya dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitullah dan menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya, lalu mencium tongkatnya. Jadi Abu Tufail dia tengok ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hajjatul Wada' Rasulullah tawaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di atas unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai masa Rasul istilam, Rasulullah hanya istilam dengan tungkak dia. Dia mihjan ni adalah tungkak yang tak panjang mana. Jadi kalau orang duduk atas kenderaan ataupun atas binatang, kalau barang dia jatuh, dia boleh kait dengan yang bekok dia. Mihjan ni adalah tungkak yang bekok hujung dia. Jadi kalau misalnya ada barang jatuh, kita boleh kait dengan tungkak tersebut. Dia bekok se, tak bekok se kan. Dia seterik bekok gitu, lepas tu yang bekok se. Dia macam lebih kurang rotang gitulah. Lebih kurang rotang kasar sikit. Tapi hujung dia bekok. Jadi kalau ada barang jatuh, kita kait dengan yang bekok tu. Kalau nak suruh unta gerak, kita godang yang sebelah lagi. Kita godang atas punggung dia dengan yang sebelah lagi. Itu asal makna mihjan. Sebelum daripada ni kita sebut bahawasanya antara sunat yang disunatkan bagi orang yang tawaf melakukannya adalah istilam. Istilam adalah menyentuh dengan tangan. Dan tempat yang sunat kita sentuh dengan tangan hanya 2 rukun sahaja. Yang pertamanya adalah rukun Hajar Aswad, yang keduanya rukun Yamani. Rukun Yamani adalah rukun yang sebelum daripada Hajar Aswad. Kita Kaabah dia ada 4 penjuru. Kita ada penjuru Hajar Aswad, lepas tu kita ada penjuru dipanggil rukun Al-Iraqi, lepas tu kita ada penjuru rukun Syami, lepas tu kita ada penjuru rukun Yamani. Baik. Yang sunat istilam hanya 2 rukun sahaja. Mana 2 rukun? Yang pertamanya rukun Hajar Aswad, yang keduanya rukun Yamani. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang menyebut bahawasanya dia tidak pernah melihat Rasulullah istilam daripada Baitullah selain daripada 2 rukun, iaitu rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilam rukun, yang dimaksud dengan rukun di sini adalah rukun Hajar Aswad. Pada ketika ni Rasulullah istilam bukan dengan tangan tetapi dengan tungkak ataupun dengan rotang ataupun dengan sebatang kayu yang berada di tangan Rasulullah. Sebab Rasulullah kan naik unta, jadi Rasulullah hala dengan tungkak tersebut. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi Rasul istilam dengan tungkak tersebut, maksudnya Rasulullah hala tungkak tersebut kena pada Hajar Aswad. Lepas tu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menciumkan tungkaknya. Allah tungkak, lepas tu cium tungkak. Dan ini di antara
benda yang disunatkan bagi orang hak yang tidak sabar nak olah dengan tangan, maka dia olah dengan barang hak yang ada di tangan dia. Lepas daripada tu sunat dia cium pula barang hak yang dia olah kena pada Hajar Aswad, dia cium barang tu. Ni benda hak yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik. Dan hadis hak yang menceritakan perkara ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Tanpa perlu lagi kita tanya hadis ni sahih ke tak, kerana hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ni di antara benda hak yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf, dan disyariatkan kepada kita melakukan apa hak yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Ya'lab ni Umayyah radhiyallahu anhu qala tafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mudtabi'an bi burdin akhdar rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa sahhahahu at-Tirmidzi. Maksudnya daripada Ya'la bin Umayyah, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tawaf menyelempangkan kain burdah hijau yang dipakainya. Hadis diriwayat oleh 5 orang ulama hadis selain daripada Imam An-Nasa'i. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi. Dalam hadis ni Ya'la bin Umayyah menceritakan bahawasanya dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf, Rasulullah irtiba'. Irtiba' ni adalah satu istilah yang maksud daripada istilah ini adalah, ataupun suatu perkataan yang maksud dia adalah dia ambil kain, dia pakai atas, lepas tu dia pun buka bahu sebelah kanan. Okey, ittiba'. Kita ni contoh ni kain. Biasa kalau kita tengok orang buat umrah, dia buat lagu mana? Okey, dia buat gini. Dia buat tubik body Dia tak pakai baju lah. Ni kita pakai baju, dia buat gini. Ni dipanggil ittiba'. Ni nampak body ni. Ni dipanggil ittiba'. Jadi sebelah kanan kita buka body ni. Baik. Jadi Ya'la bin Umayyah dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf, Rasul ittiba'. Ittiba' dengan kain burdah. Ni kain burdah ni. Kain burdah yang hijau, warna dia hijau. Biasanya kita kalau kita buat umrah, kain ihram kita warna putih. Kain ihram kita warna putih. Dan warna putih sebenarnya adalah hak yang paling comel. Cuma adakah tidak boleh pakai kain yang selain daripada warna putih? Jawapan dia boleh. Hukum pakai warna putih sunat. Jadi apabila kita faham perkataan sunat, kalau kita nak pakai warna selain daripada putih boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pakai kain warna hijau. Dan antara warna hak yang disukai oleh Rasulullah adalah warna hijau. Jadi dia pakai kain warna hijau. Tak ada masalah lah. Pakai kain warna hijau sekali. Banyak kali dah pakai kain warna putih sebab benda tu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita faham daripada hadis ni, yang pertama sekali Rasulullah pakai kain hak yang ihram dia warna hijau. Okey, maka boleh kita pakai kain ihram selain daripada warna putih. Contoh warna hijau boleh. Dan warna hijau memang warna hak yang pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sedang berihram. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya Rasulullah berittiba'. Maka kata ulama sunat kita ittiba' ketika kita tawaf. Tapi tawaf yang sunat kita ittiba' dua sahaja. Yang pertamanya tawaf umrah, yang keduanya adalah tawaf qudum. Bagi orang yang mengerjakan haji, tawaf yang mula-mula sekali dia sampai tu dipanggil tawaf qudum, sunat dia ittiba'. Bukan setiap tawaf. Tawaf sunat tidak sunat. Dia ittiba'. Maksudnya ittiba' dia sama dengan ramal. Dia bukan dia sama dengan ramal, berlari anak saat itu. Dia bukanlah disunatkan untuk setiap tawaf. Bukan hak yang disunatkan hanyalah tawaf, dua tawaf sahaja. Yang pertamanya adalah tawaf umrah, yang keduanya adalah tawaf qudum. Baik. Tu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ittiba' ni sunat kepada lelaki, tidak kepada perempuan. Hukum perempuan melakukan perkara ini adalah haram. Kerana bahu perempuan adalah aurat yang wajib dia kena tutup. Dia lain tu. Buat orang puang ittiba' juga, jeng kering habis.
Baik. Seterusnya kata dia, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana yuhillu minnal muhill fala yunkaru alayhi wa yukabbiru minnal mukabbir fala yunkaru alayhi, muttafaqun alayhi. Maksud dia benda daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu katanya, dulu sebahagian di antara kami ada yang mengucapkan talbiyah dalam ihramnya, namun tiada yang melarangnya, tiada orang yang mengingkarinya. Dan sebahagian di antara kami ada pula yang mengucapkan takbir dalam ihramnya, namun tiada yang melarangnya. Okey, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Sayyidina Anas bin Malik menceritakan bahawasanya ketika kami sedang berihram, ada di kalangan kami bertalbiyah, mengucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Begitu juga ada di kalangan kami yang bertakbir, yang mengucap Allahu akbar, Allahu akbar. Hak yang mengucap talbiyah tak ada orang larang dia, orang hak yang mengucap takbir tidak ada orang larang dia. Cuma kalau kita nak faham hadis ni, kita kena tengok kepada hadis yang lebih panjang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada tariq Muhammad bin Abi Bakar Al-Thaqafi, yang mana Muhammad bin Abi Bakar Al-Thaqafi dia pernah bertanya kepada Anas bin Malik ketika kedua-duanya wahuma ghadiyani min Mina ila Arafah, ketika kedua-dua sedang bertolak daripada Mina kepada Arafah. Jadi pada dia nak pergi wukuf di padang Arafah saat itu, jadi dia pun bertolak daripada Mina ke Arafah pada hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Dia duduk di Mina, dia pun bertolak ke Arafah. Sebab dia pagi tu tolaklah nak pergi ke Arafah. Dalam perjalanan daripada Mina ke Arafah pada hari tersebut, Muhammad bin Abi Bakar Al-Thaqafi dia bertanya kepada Sayyidina Anas. Sebab Sayyidina Anas antara sahabat yang hadir dalam Hajjatul Wada'. Dia tanya, lagu mana hak yang kamu buat ketika kamu mengerjakan haji bersama dengan Rasulullah? Apakah ucapan yang kamu ucapkan ketika kamu bertolak daripada Mina kepada Arafah? Baik. Maka kata Muhammad bin Abi Bakar Al-Thaqafi, kaifa kuntum tasna'una fi hadzal yaum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Membuat benda bersama dengan Rasul pada hari ini. Maka lalu Anas bin Malik menceritakan, ada sebahagian daripada kami mengucap talbiyah dan ada sebahagian daripada kami bertakbir. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, bagi orang yang ingin bertakbir ketika perjalanan dia daripada Mina kepada Arafah, tidak menjadi masalah, hukum dia adalah dibolehkan. Walaupun pada asalnya dituntut kepada dia mengucap talbiyah. Kerana ketika mana asal pengucapan talbiyah hak yang dituntut kepada orang yang melakukan ibadat haji tersebut, tetapi ada sebahagian daripada sahabat Rasulullah bertakbir, tak ada orang larang, maka bermakna benda tu boleh dilakukan. Jadi hak yang sebaiknya perbanyakkan talbiyah, tapi bagi orang hak yang nak bertakbir juga tidak menjadi masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya. Seterusnya katanya, wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-thaqali aw qala fi al-dha'afah min jam'in bilailin. Maksudnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk turut bersama dengan barang-barang muatan atau dengan orang-orang yang lemah daripada al-jam' pada malam hari. Jama' adalah satu nama kepada Muzdalifah. Orang yang mengerjakan haji, antara wajib haji adalah dia bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah ni adalah setelah daripada dia wukuf di padang Arafah. Wukuf padang Arafah pada hari yang ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Apabila terbenam matahari malam raya,
maka orang yang duduk di padang Arafah akan bertolak pergi ke Muzdalifah untuk bermalang di Muzdalifah. Kerana bermalang di Muzdalifah salah satu daripada wajib haji. Mesti orang tu kena buat. Kalau tak buat berdosa. Kalau tak buat kena bayar dam. Baik. Jadi antara nama Muzdalifah adalah Jam'un. Kerana Muzdalifah adalah tempat berhimpungnya manusia. Perkataan Jam'un makna dia berhimpung, berkumpul. Okey, jadi Muzdalifah salah satu nama dia. Dan antara nama dia adalah Jam'un. Dalam hadis ni Abdullah bin Abbas menceritakan bahawasanya Nabi SAW mengutuskan aku. Apa maksud mengutuskan dia? Rasulullah SAW suruh dia pergi dengan membawa muatab. Dia maksudnya di sana ada barangan-barangan yang dibawa oleh orang yang bermusafir. Okey, ada barangan-barangan dia. Maka Rasulullah suruh Abdullah bin Abbas bawa barangan pergi dulu. Ataupun ni dipanggil ada syok daripada perawi yang meriwayatkan hadis ni, dia syok. Sama ada Abdullah bin Abbas menyebut muatang, barangan muatang ke ataupun orang-orang yang lemah. Tapi kedua-dua maksud ini sebenarnya adalah betul, berpandukan kepada hadis-hadis yang lain. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia memimpin golongan-golongan yang lemah. Maksud golongan-golongan yang lemah ni adalah orang-orang tua, orang puang, budak-budak sebagai contoh. Untuk bertolak awal daripada Muzdalifah menuju ke Mina. Daripada asalnya hak yang comelnya, apabila seorang itu bermalang di Muzdalifah, dia bertolak daripada Muzdalifah ke Mina, hak yang paling comel adalah setelah daripada disembahyang subuh di Muzdalifah. Lepas daripada sembahyang subuh, cerah dah sikit, maka bertolak ke Mina. Dia Muzdalifah dengan Mina dekat aje, berjirang je, tepi je. Baik. Cuma dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Abbas pergi dulu membawa barangan dan memimpin ataupun membawa sekali dengan orang-orang lemah, termasuklah orang puang. Pergi dulu kerana oleh kerana pada esok orang pakak pergi ramai, orang ramai, takut benda sesak sekali, maka suruh pergi dulu. Baik. Maka berpandukan kepada hadis ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya orang-orang yang dakwah tidak menjadi masalah, dia pergi keluar daripada Muzdalifah sebelum daripada masuk subuh. Sebelum daripada masuk subuh. Cuma dalam hadis ni Abdullah bin Abbas tidak menyebut waktu malam tu, tidak menyebut mana. Perkataan malam ni dia bermula daripada terbenam matahari hingga keluar fajar. Namun ada hadis yang lain menyebut bahawasanya menceritakan tentang bulan pada malam tu telah hilang. Maka barulah mereka bertolak. Ada hadis yang lain menyebut begitu. Di malam raya ni adalah malam yang ke-10. Jadi dia bulan terbenang apabila berlalu lebih kurang dalam 2/3 malam, lebih kurang begitulah. Lebih kurang dalam 2/3 malam. Maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermakna mereka itu bertolak setelah daripada 2/3 malam ataupun setelah daripada separuh malam. Mereka bertolak lepas daripada tengah malam, bermalang dah di Muzdalifah, maka berteruh bertolak ke Mina. Maka tidak menjadi masalah orang yang tua-tua, orang puang untuk bertolak awal ke Mina sebelum daripada masuk subuh, sebelum daripada disembahyang subuh di Muzdalifah. Baik, tapi sebaik-baiknya bagi orang yang mampu untuk kekal berada di Muzdalifah adalah dia tidak keluar daripada Muzdalifah ke Mina, melainkan setelah daripada dia sembahyang subuh di Muzdalifah. Hak tu hak yang paling comel, hak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dhanat saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah an tadfa'a qablahu وكانت ثابقة تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليهما. Maksudnya muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang isteri Rasulullah. Beliau berkata,
Saudah, seorang sahabiat, dia adalah isteri Rasulullah. Saudah adalah salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri Rasulullah yang Rasul berkahwin, yang mula-mula sekali Rasul berkahwin setelah daripada kematian Khadijah adalah Saudah. Baik, dan Saudah ni lah yang telah memberi giliran dia kepada Aisyah. Saudah ni lah yang dia memberi giliran dia kepada Aisyah. Sebab dia tua dah. Jadi Saudah pernah meminta izin kepada Rasulullah pada malam Muzdalifah untuk berakad lebih dahulu. Mengingatkan Saudah adalah seorang wanita yang gemuk. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Saudah ni dia tubuh besar. Jadi apabila tubuh besar ni, dia jalan dia lambat sikit, tak sama dengan orang yang tidak tubuh besar. Dia orang berisi. Jadi kalau tubik ramai-ramai pagi esok, bertolak daripada Muzdalifah ke Mina ramai-ramai, jadi duk sakok dengan orang tu, sakok dengan orang, jadi susah lah sikit. Lepas tu dia lambat tak sama dengan orang-orang yang lain. Maka diminta keluar awal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keizinan kepada dia untuk keluar awal. Begitu juga di sana ada riwayat menyebut Ummu Salamah juga meminta izin keluar awal. Maka berpandukan kepada hadis-hadis yang kita baca, beberapa hadis saat itu adalah boleh bagi orang-orang yang tertentu untuk keluar awal daripada Muzdalifah menuju ke Mina. Walau bagaimanapun, sebagaimana hak yang kita cerita tadi, hak yang paling afdal bagi orang hak yang mempunyai kemampuan, kekuatan untuk tunggu sampai ke sembahyang subuh di Muzdalifah, hak itu adalah hak yang terlebih baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarmul jamrata hatta tatlu'a asy-syams, rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa fihi inqita'. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kami, jangan kamu melempar jamrah sebelum matahari terbit. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis, melainkan Imam An-Nasa'i. Namun sanad hadis ini terputus. Jadi apabila sanad hadis ini terputus, maka hadis ini adalah hadis dhaif. Walau bagaimanapun Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada kitab Sahih Bukhari, beliau menilai hadis ini sebagai hadis makbul, hadis hasan, kerana melihat kepada sanad yang lain, yang mana sanad hadis ini bersambung daripada sudut sanad yang lain. Begitu juga ada sebahagian daripada ulama hadis yang lain menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Jadi dalam hadis ini Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melontar jamrah sehingga terbit matahari. Yang dimaksud dengan jamrah di sini adalah Jamratul Aqabah. Kita jamrah ada 3 tempat kita melontar. Bagi orang yang mengerjakan haji, dia di sana ada benda yang diwajibkan yang mesti dia kena buat. Antaranya adalah melontar jamrah. Dia melontar jamrah dia ada 3. Yang pertamanya nama dia Jamratul Ula. Kita melontar jamrah yang pertama sebanyak 7 biji batu. Yang keduanya Jamratul Wusta. Jamrah yang kedua yang tengah melontar juga 7 biji batu. Yang ketiganya Jamratul Aqabah, juga 7 biji batu. Yang mana 3 jamrah ni kita lontar pada hari yang ke-11, 12 dan 13 daripada bulan Zulhijjah. Manakala hari raya kita melontar hanya sejamrah sahaja, iaitu Jamratul Aqabah. Hari raya hanya kita melontar Jamratul Aqabah sahaja. Jadi kalau kita perhati molek, hari yang kita melontar jamrah 4 hari. Hari raya, hari sebelah, hari raya hari ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Hari raya, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Hari ke-10, hari raya tu hanya 1 jamrah je kita melontar, iaitu Jamratul Aqabah. Manakala hari yang ke-11, 12, 13 barulah 3 jamrah yang kita lontar. Maka masa hari raya yang kita nak melontar Jamratul Aqabah saat ni tu, bilakah waktu masuk dia? Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Kerana melihat kepada ada beberapa dalil
yang mana dalil tersebut boleh difahami kepada A dan boleh difahami kepada B. Okey, tu boleh difahami kepada pandangan beberapa pandangan ataupun boleh difahami kepada beberapa pendapat. Sebahagian daripada ulama mengatakan tidak boleh melontar jamrah melainkan sehingga terbit matahari. Berpandukan kepada hadis ini. Berpandukan kepada hadis ini, tidak boleh melontar melainkan apabila terbit matahari. Manakala sebahagian yang lain, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berpandangan bahawasanya boleh melontar sebelum daripada terbit matahari. Sebelum daripada terbit matahari boleh melontar. Sebelum daripada subuh pun boleh melontar. Masuk waktu melontar apabila berlalunya separuh yang kedua daripada malam hari raya. Okey, mengikut pandangan sebahagian yang lain. Berpandukan kepada hadis yang kita akan baca selepas daripada ini. Dan ini sebenarnya adalah pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama boleh melontar sebelum daripada terbit matahari. Tapi walau bagaimanapun hak yang comelnya adalah melontar setelah daripada terbit matahari. Hak yang dilarang saat ini itu, hak yang Rasul larang, larangan tersebut bukanlah larangan siapa ke tidak sah melontar, bukan adalah larangan hak yang larangan bukanlah larangan haram, bukan larangan hak yang comelnya jangan buat begitu. Okey, itu maksud dia. Hak yang comel jangan buat begitu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, di sana ada pandangan yang mengatakan hadis itu adalah hadis dhaif. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenaan dengan melontar jamrah, kita tidak sempat untuk bincang pada malam ni. InsyaAllah kita akan bincang balik pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi pada malam ni kita berhenti sini dulu, dan kita mengharapkan ada manfaatnya daripada perbincangan kita pada malam yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله الله أشهد أن